fasa yang keempat, di mana dibenarkan bersolat berjemaah dengan jumlah yang ramai, dan juga dibenarkan berkuliah. Dan kita lihat masjid-masjid mulai hidup dengan pelbagai kuliah. Dan tentulah masyarakat yang hidup dengan surau masjid, masyarakat yang hidup dengan kuliah ilmu, bila mana tak ada makanan rohani selama 3 bulan, walaupun mungkin menerusi pembacaan sendiri, menerusi Facebook, tetapi tidak secara fizikal, tentulah merasai kekeringan, kehausan, kontak. Dan tentulah bila hadir program ilmu seumpama ini, mendapat kembali suatu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan moga Allah Ta'ala kekalkan kita istiqamah dalam ada dalam kuliah ilmu dan juga makmurkan rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita masih berada dalam mood sambutan Rabiul Awal, tadi disebut juga sebagai sambutan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga pada masa yang sama sambutan hijrah bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kedua-dua peristiwa besar tersebut berlaku pada bulan Rabiul Awal. Tapi selanjutnya bila sebut Rabiul Awal, kita kaitkan dengan cerita kelahiran. Bila masuk bulan Muharram, kita kaitkan dengan cerita hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan hakikat sebenarnya kedua-dua peristiwa yang besar itu, sama ada peristiwa kelahiran Nabi maupun peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya berlaku pada bulan Rabiul Awal. Malam ini saya tidak berhasrat untuk bincang tentang Maulid Nabi, hijrah Nabi, tapi yang saya bincang malam ini satu topik, iaitu berkaitan dengan wakaf. Kerana dalam ucapan saya di Parlimen, dalam 2 siri ucapan, satunya pada minggu ini pada hari Selasa membahaskan bajet 2022, saya sebut 3 perkara. Pertama, saya sebut 4 perkara. Pertama, tentang pentingnya keluarga Malaysia dengan merujuk apa yang dibuat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatukan umat di Madinah Al-Munawwarah antara Aus dan Khazraj yang dipanggil Al-Ansar, dan juga antara Al-Ansar dengan orang-orang Islam Al-Muhajirun yang pertama. Yang kedua, saya sebut tentang isu ekonomi, iaitu berkaitan dengan wakaf yang boleh kita jadikan sebagai platform untuk mendanai kembali ekonomi umat. Yang ketiga, saya bincang tentang perumahan, kepentingan perumahan dan apa yang patut kita buat menerusi bajet yang dibuat oleh kerajaan menerusi perumahan. Dan yang ketiga, saya bincang berkaitan dengan institusi anak-anak yatim yang ramai dalam negara kita, termasuklah ketika era pandemik, dan apakah cadangan Islam dan pandangan yang saya berikan. Yang tu tuan-tuan mungkin boleh tengok dalam Facebook, kalau rajin lah dalam Facebook saya, kita disebarkan. Memang semua ucapan saya disebarkan, cuma tak pastilah sampai ke tidak dalam WhatsApp grup rakan-rakan kita di sini, di kampung Petai Bubu sini. Tapi yang penting tim saya telah sebar. Setakat yang mereka ada nombor, sebarkan sudah grup-grup. Tinggal lagi orang yang terima nak sebar ke tidak, terpulang pada masing-masing lah. Tapi kita sebarkan, sama ada dalam bentuk ucapan atau dalam bentuk tulisan pun disebarkan juga. Jadi pada malam ini saya nak sambung, kerana ucapan di Parlimen ni pendek saja, 20 minit nak bincang macam-macam benda. Masa pendek. Hari itu pun ni pada bulan 10 kita mula sidang bajet yang akan berakhir pada pertengahan bulan 12. Bulan 9 baru ni kita bahas RMK 12. Selepas mana PKP dah diredakan, kita mula berparlimen. Bulan 10, bulan 9 kita bincang RMK 12 pun saya sebut sedikit tentang wakaf ini. Jadi saya berhasrat untuk berbincang berkaitan dengan wakaf di seluruh parlimen kita. Jadi siri-siri kuliah saya bermula minggu ni dan seterusnya tidak boleh tak malam lah. Balik hanya hari lepas selesai sidang parlimen, ada Jumaat, Sabtu, Ahad tu kita akan tengok ronda untuk bincang berkaitan wakaf. Sangat banyak perkara yang boleh kita mamak. Dan malam ni insya-Allah di surau masjid kita ini, Petai Bubus, menjadi sebagai siri pertama lah untuk tajuk berkaitan dengan wakaf. Ya.
silap sebut. Masjid Bukit Petiti. Macam mana boleh belajar gitu? Di Masjid Bukit Petiti ni, insya-Allah jadi sebagai siri pertama lah kita berkaitan dengan wakaf. Tadi saya mulakan dengan satu ayat. Ayat yang biasa kita baca dalam surah Yasin. Cuma biasalah kita baca saja, terjemahnya tak tengok, huraiannya kita tak dengar. Allah Ta'ala menceritakan tentang manusia. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah Yasin, Inna nahnu nuhyil mauta. Kami yang akan menghidupkan kembali orang yang mati. Mati maknanya mufaraqatur ruh al-jasada. Ruh berpisah dengan jasad, namanya mati. Bila berpisah roh dengan jasad di alam dunia kita ini, namanya mati. Yang mati itu masuk alam kubur, alam mazarat, alam persinggahan sekejap, alam ziarah. Kemudian nanti Allah bangkitkan balik. Ni yang Allah kata nuhyil mauta. Kami akan hidupkan balik orang yang mati tadi, dengan jasad dia, dengan roh dia masuk dalam jasad, hidup balik. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami sentiasa menulis apa yang mereka kemukakan. Qaddamu maknanya apa yang dibuat dulu ketika di dunia. Apa yang mereka buat, kemukakan dalam kehidupan mereka di dunia. Bukan setakat catat apa yang mereka kemukakan, wa azarahum, Allah catat kesan-kesan tinggalan mereka. Apa makna kesan tinggalan? Apa sahaja yang dia buat memberi kesan, dapat dimanfaatkan untuk umat. Maka ayat ini menjelaskan tentang penting satu amalan yang dibuat oleh manusia, kesannya panjang. Kata orang Melayu, harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan nama. Iman nama yang baik atau nama yang buruk? Nama yang baik, masjid ni dulu dia buat. Dia lah bersungguh cari tanah, dia lah bersungguh cari batu, besi, semen, pasir. Dia lah sungguh berajak orang bagi duit sampai akhir siap. Nama disebut, itu manusia meninggal nama. Iman nama hak comel ataupun dulu dia hak curi tabung masjid, nama hak buruk. Nak tinggal hak mana? Apa sahaja barang tinggalan kita yang hasilnya iman hasil yang molek, hasil yang tak molek, yang tu semua dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan kesannya panjang. Maka kesan yang panjang itu, iman yang baik, iman yang buruk akan ditanggung oleh manusia yang dah mati tadi. Itu keadaan Islam. Apa sahaja yang baik, apa sahaja yang buruk, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Barang siapa yang memulakan satu sunnah yang baik, sana makna buat mula, dia lorongkan satu lorongan yang baik, satu sunnah, lorongan yang diikut oleh manusia yang baik, falahu ajruha, maka dia boleh pahala buat lorong tadi, wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah, dan pahala orang yang mengikutinya sampailah hari kiamat. Dia mulakan sunnah buat masjid, orang boleh sembahyang kat masjid berjemaah, dia boleh pahala sampai bila-bila ni. Sampai dia dah mati, dah hancur lebur jasad dia, dah beranak, cucu, cicit, cuik, gamit, dah beratus tahun pun nikmatnya dapat dulu. Itu kalau sunnah yang baik. Wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah. Siapa yang mulakan dalam Islam sunnah yang tak molek, dia buat benda yang bid'ah, yang bercanggah dengan agama, yang Islam tidak ajar, agama tidak ajar, dia pergi buat, dia reka sendiri. Rekaan itu ada yang dibenarkan, ada yang tak dibenarkan. Dia reka benda yang tak dibenarkan. Falahu ajruha, falahu asruha, falahu ismuha, maka dia boleh pahala, dia boleh dosa. Wa isman amila biha ila yaumil qiyamah, dan dosa orang yang beramal dengan sampai kiamat. Mungkin dia memulakan satu amalan yang tak betul, dikatakan dengan sufiah kononnya, lalu dengan sebab amalan tak betul itu ada beramal, sampailah bila-bila pun dia rasa kesan kesilapan amalan yang dia ajar. Itu sebagai contoh, kalau beramal dengan yang salah, beramal dengan sufiah yang betul, panjanglah amalan dia sampai bila-bila. Itu keadaan Islam.
Maka ayat cerita tentang apa manusia buat dan 3 kesan. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Setiap benda kami catatkan. Fi imam. Imam dengan kitab yang mendahului. Semua dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi imamin mubin, dalam satu kitab yang sangat jelas. Ini ayat dalam surah Yasin. Tajuk kita tentang waqaf. Waqaf kata bahasa Arab yang dah jadi bahasa Melayu pun. Waqaf ni maknanya berdiri. Waqaf maknanya berhenti. Waqaf dengan makna tahan, dengan makna sekat. Kita ada gerai-gerai tepi jalan panggil waqaf. Panggil waqaf, tempat orang berhenti sekejap, duk tunggu bas ke, tunggu apa ke, waqaf kita panggil. Yang dekat gerai-gerai tepi jalan, waqaf kita panggil. Itu bahasa Melayu kita. Asal bahasa Arab lah, hentian sekejap. Asal usul makna waqaf, al-habsu, dia tahan. Al-kafu, dia sekat. Tahan sekat apa? Dalam konteks yang kita bincang tentang waqaf, dari seluruh syaraknya ialah habsu ainil ma', nak tahan zat pada harta. Ada harta, itu benda yang nampak di mata kita lah. Set, iPad, meja, masjid, bangunan, apa sahaja yang namanya harta. Harta ini dibahas panjang lebar oleh ulama. Ada harta, apa takrifan pada harta? Benda yang ada nilai. Yang tak ada nilai tak panggil harta. Barang najis tak dipanggil harta. Tai ayam tak panggil harta. Orang bincang tentang tai ayam, kata ayam tu kita pergi jual lagu mana? Mazhab kita Syafi'i tak boleh jual. Sebab apa? Sebab tai ayam tu barang najis, bukan harta. Cuma boleh ambil upah kutip. Kutip tai ayam tu buah lagu ni dulunya tai, apa namanya, tai lembu lah. Kutip tai lembu buah lagu ni, kemudian jual. Bukan jual tai lembu, tak boleh jual tai lembu. Sebab apa? Barang najis, dia bukan harta. Bila bukan harta, dia jual beli. Tapi ambil upah, kutip tai lembu tu busuk kan, buah lagu ni pula berpikul, buah atas betul sikat, atas abang sikat. Dulu saya budak-budak lagu tu juga, kutip tai lembu buah lagu ni. Sebab apa? Kat rumah tu banyak pokok-pokok, apa ada pula macam-macam benda kita ditanam kat rumah tu, pakai baja tu lah. Jadi itu bukan harta. Harta ni, harta benda yang ada nilai pada syarak. Ain zat pada harta dikekalkan, ditahan, wa tasbil manfaatih, wa tasbil manfaatih, kemudian kita sabilkan dia. Sabilkan manfaat dia. Mana pun sabil? Kita jalankan di jalan Allah. Sabil ni sabilullah lah, jalan Allah. Sabil ni jalan. Kita jalankan dia di jalan Allah Subhanahu. Yang mana? Manfaat dia. Maknanya barangnya kekal, manfaatnya diambil. Itu yang namanya waqaf. Kenapa? Talaban lil ajri min Allah Ta'ala. Tujuannya nak boleh pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu takrifan yang diberikan tentang waqaf. Walaupun di sana ada banyak takrifan yang diberikan oleh para fuqaha berdasarkan mazhab-mazhab yang berbeza. Mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hanbali. Yang kita bincang ni ikut mazhab kita Syafi'i. Kalau ambil takrifan Al-Imam Nawawi, dia sebut habsul mali alladhi yumkinu intifa'u bih ma'a baqaya aini al-asli. Tahan harta yang boleh dimanfaatkan dengan kekal ain dia, kekal zat dia, kekal asal dia. Haitsu yuqta'u tasarrufu fi asli al-ain. Di mana diputuskan dia tak boleh lagi bertindak tasarruf. Tasarruf maknanya dia tak boleh jual kat orang lain. Bukan milik dia dah, bukan milik penuh dia punya dah. Illa anna manfaataha tusarrafu fil bir. Tetapi manfaat dia ditasrifkan pada tempat-tempat kebajikan. Talaban lil qurbi min Allah Ta'ala, kerana mencari redha Allah Subhanahu wa taala. Itu takrifan yang tusrafu fil birri. Diagihkan pada benda-benda kebajikan. Ini takrifan Al-Imam Nawawi. Tak jauh lah dengan apa yang sebutkan. Cerita mudahnya ialah ada harta. Ada harta. Imam harta itu jadi khilaf ulama. Harta dua jenis. Satu harta yang mangkul,
Satu harta yang ghair manqul. Manqul ni yang boleh pindah. Handset boleh pindah, iPad boleh pindah. Ada harta yang ghair manqul, tak boleh pindah. Macam mana? Tanah tak boleh pindah. Rumah boleh pindah ni lah. Akak, lepas tu tak boleh pindah kan? Ada barang yang boleh pindah, ada barang tak boleh pindah. Tu khilaf ulama. Mazhab kita Syafi'i dua-dua. Hak boleh pindah ke tak boleh pindah ke, asal namanya harta. Harta tu kita kekalkan harta tu. Tuan punya harta, dia niat nak bagi wakaf, dia niatkan harta hak dia ada bukan milik dia dah. Jadi milik umat dah. Dia nak kekal harta dia tu, kemudian manfaat pada harta tu dimanfaatkan pada orang ramai. Jadi handset, dia kata saya wakafkan handset ni pada pelajar. Pelajar Bukit Tinggi contoh lah. Jadi handset kekal lah. Pelajar dia boleh pakai lah. Siapa-siapa dia lah pelajar mana pun. Manfaat saja. Tapi handset ni bukan dia punya. Ada iPad, laptop dan sebagainya. Ada motosikal, ada kereta, ada van dan sebagainya. Apa ada rumah. Apa sahaja benda yang dapat dimanfaatkan. Maka bila diwakafkan, kekal zat ain asal dia, kemudian hasilan dia nak dikembangkan, nak dimanfaatkan oleh umat. Itu yang dikatakan sebagai wakaf. Baik. Apa kelebihan wakaf? Tadi saya dah bacakan satu ayat dalam surah Yasin. Kita bacakan pula satu hadis Nabi SAW, riwayat Ibnu Majah yang dinilai sahih oleh Al-Albani rahimahullah, daripada Abi Hurairah. Kata dia, sabda Nabi SAW, inna mimma yalhaqul mu'mina, antara perkara yang akan mengekori orang-orang yang beriman, min amalihi wa hasanatihi, daripada amalan dia dan kebajikan-kebajikan dia, ba'da mautih, selepas dia mati. Ni cerita amalan dia buat kat dunia, cerita kebajikan dia buat kat dunia. Bila dia mati, apa yang akan ikut dia? Ada hadis lain, hadis Tirmizi sebut, yatba'ul mayyita salah, 3 benda akan ikut orang mati. Antaranya berkaitan hadis bincang ni lah. Bila mati saja hak boleh ikut dia, apa dia? Ilman nasyarahu. Satu riwayat sebut ilman allamahu wa nasyarahu. Ilmu yang diajar, ilmu yang disebar. Hak dia ajar ni, malam ni hak kita ajar, esok hak kita ajar, lusa kita ajar. Apa dia ilmu hak kita ajar yang beri manfaat pada manusia? Bukan tunggu ilmu agama. Ilmu apa saja ilmu? Yang ilmu tu beri manfaat kat manusia. Jangan buat ilmu yang tak elok. Ilmu buat ganja, elok lah. Ni ilmu yang baik untuk manusia. Ilmu tu dia ajar, dia sebar. Yang ni ilmu hak dia ajar, selagi manusia manfaatkan ilmu dia, memberi kemanfaatan pada manusia, yang ni akan ikut dia. Satu, wa waladan salihan tarakahu, anak yang soleh yang ditinggalkan. Kenapa? Anak tu anak soleh. Sebab apa yang soleh? Sebab pok dia soleh lah. Pok dia ajar dia, mak dia ajar dia, maka jadi baik. Oleh sebab mak ayah ajar dia, dia jadi anak yang soleh. Amalan anak yang soleh tu boleh ke dia, ikut dia, ekori dia sampai bila-bila. 2, yang ketiga, wa mushafan wa rathahu, mushaf yang diwariskan. Mushaf dia beli, dia wariskan pada anak-anak dia. Anak-anak dia baca, boleh manfaat. Letak kat masjid, orang baca, boleh manfaat. Mushafan, Al-Quran, kitab-kitab, buku-buku, apa sahaja tulisan yang lekat padanya ilmu disebarkan. Au masjidan banahu, atau masjid yang dia bina. Dia buat bangunan, dah bina semua ke? Tak, walaupun satu izu. Bila ulama kita bahas hadis tentang Utsman ibn Affan, dia diriwayatkan hadis, man bana baitan banallahu lahu, man bana lillahi baitan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang bina satu rumah untuk Allah Ta'ala, mana masjid lah, masjid, surau, Allah bina untuknya satu rumah di syurga. Ulama bincang, apa makna bina rumah? Kata ulama, walaupun juz'un minal bait, walaupun satu juzuk dari rumah. Sutai anak batu je, sutai bata je, sekapit apa seni saja,
pun satu juzuk yang kecil daripada rumah pun Allah bina bagi satu rumah. Masjid dia bina. Au baitan libni sabili banahu, ataupun rumah untuk anak sabil yang dia bina. Apa makna rumah untuk anak sabil? Ibnu Sabil ni orang yang musafir. Bila orang musafir ni sampai ke kampung tak tempat tinggal. Zaman dulu macam kita juga, ada homestay, ada orang buat tempat persinggahan, kena bayar lah. Kalau kita baca sejarah dari dahulu, kita akan jumpa cerita homestay ni. Homestay, hotel, dah lama dah ada sistem tu. Cuma sistem kita mungkin lebih menarik lah, bersistem lagi lah. Tapi untuk orang yang tak ada duit, tak ada hotel, ada homestay, ada satu rumah untuk Ibnu Sabil, orang yang menumpang lalu ni, nak duduk 3-4 hari ni, tak duduk lama ni, atau di mari nak bermukim kampung kita, nak duduk mula-mula dulu tak ada rumah, duduk sini dulu hingga akhir dia boleh pekerjaan, dia boleh serumah sendiri, beli rumah sendiri, barulah dia berkembang. Tapi kena ada Ibnu Sabil. Rumah yang macam ni untuk Ibnu Sabil pun masuk dalam ni, pahalanya mengekor di sini. Tuan-tuan, yang banyak berlaku pada kita bila bincang bab wakaf masjid, wakaf pusat ilmu, wakaf Al-Quran, wakaf kitab yang kita bincang juga. Kita lupa hadis Nabi, ini cerita kemudahan awam. Rumah singgahan ni kemudahan awam yang disediakan untuk Ibnu Sabil. Kalau kita baca sejarah orang Arab, mereka dia buat rumah-rumah wakaf di sepanjang jalan. Ini dibahas oleh ulama bila bincang ayat Quran, kisah Quraisy yang pergi mari musim sejuk, musim panas. Ni ialah fi Quraisy. Sepanjang jalan daripada Mekah nak sampai ke Syam tu, di jalan-jalanan ni, juga bila bincang ayat dalam surah Sabah, cerita tentang hubungan lebuh raya antara Sabah Yaman tu dengan Syam. Dia ada rumah-rumah yang disediakan untuk orang berehat, dan ada air kat situ. Air itu diwakafkan untuk orang, bukan untuk binatang. Jadi tak boleh guna air itu untuk binatang, hanya boleh untuk orang saja. Ada juga yang wakafkan air untuk orang dan binatang sekali. Ada yang hanya untuk binatang saja. Sebab tu orang Arab dia bawa unta tak perlukan sangat air. Sekali minum air itu tahan lama dah. Itu proses wakaf lah tu. Wakaf rumah untuk Ibnu Sabil. Yang satu au nahran ajrahu, atau sungai yang dialirkannya. Sungai dibuat anak sungai. Bahasa kita terusan lah, atau bahasa kita ini longkang lah, aliran air. Dengan sebab aliran air dia buat tadi, manusia dapat air, mengairi tanaman, boleh buat bendang, boleh buat sawah, boleh buat macam-macam. Kalau sawit, mengalir ikut sawit pula sebagai contoh. Atau dia buat longkang, air hujan boleh lalu, orang pun tak banjir. Dia buat longkang, air kotor boleh pergi ke tempat yang patut kita buang. Dia tak takut kat rumah. Ni cerita wakaf longkang. Ni cerita wakaf kemudahan awal. Jadi kita bincang ke tak? Tak bincang. Saya banyaklah permintaan dari rakyat berkaitan longkang ni. Yang tahun ni, peruntukan tahun ni untuk bangunan banyak berkaitan longkang. Banyak tu tak dah kita belakang lah, dapatlah sebahagian tu. Longkang keperluan utama yang Islam tunjuk wakaf longkang. Kalau kita buat iklan, saya buat wakaf longkang, bila semua wakaf longkang, kita sedar tu pahala besar tu. Orang sebab dia buat longkang tu lah, semua orang senang hati, bergembira. Hujan, banjir tak berlaku, rumah bersih, tak busuk dan sebagainya, sebab dia. Oh besar. Tengok Nabi tunjuk pada kita. Imam longkang, imam sungai untuk tanaman, au sadaqatan akhrajaha min malih, ataupun sedekah yang dia keluarkan dari harta dia ketika sihat dia, wahaya ketika hidup dia, semua ni talhaquhu min ba'di mauti, akan mengikuti dia selepas dia mati. Ini punya wakaf tunai. Dia keluarkan duitnya tujuannya untuk kegunaan benda yang boleh kekal, beli barang benda kekal. Dia panggil hari ini istilah wakaf tunai. Ini hadis-hadis Nabi SAW
yang menggambarkan kepentingan wakaf. Satu lagi hadis yang hampir sama juga riwayat Ibnu Majah. Kata daripada Anas Ibnu Malik. Tadi Abu Hurairah meriwayatkan ni Anas. Kata dia, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'un tajri lil 'abdi ba'da mauti wa huwa fi qabri. 7 benda yang mengalir tajri. Tajri ni jariah lah. Dia sebut jariah nak buat jariah sikit. Makna jariah mengalir. Jara ya jadi mengalir. 7 perkara yang mengalir bagi hamba itu selepas mati dia, sedangkan di dalam kubur dia. Min ilmin min man 'allama ilman, siapa yang ajar satu ilmu, au kara nahra, ataupun mengairkan satu sungai, au hafara bi'ran, atau dia gali telaga. Sebab dia gali telaga tu bukan dia seorang boleh manfaat. Habis ni. Dulu kan kita di kampung, setiap telaga ni berkongsi. Setiap kampung lah, 20 hotel rumah, 30 hotel rumah. Dulu saya duduk gitu lah, setiap telaga. Kemudian bila moden sikit, telaga sama tadi, kita pakai pump, tarik air ke rumah. Telaga yang sama juga. Hari ni orang boreng pula. Hari ni buat air pula daripada Nuh Kerajaan mari. Siapa yang gali telaga awwarasa nakhlan, atau dia tanam satu pokok kurma. Jangan harap kurma lah negara kita yang paling mahalnya sawit ni. Tanam sawit tak boleh makan dari buah tu, tapi minyak dia mahal harganya. Buah boleh makan juga. Boleh ada orang tunjuk dalam Facebook cara dia buat apa dia panggil gulai sawit. Lihat tu. Dia tengok Facebook ada gulai sawit. Buah sawit tu dia kondang buat gulai sedap rupanya. Kata dia, saya tak tahu makan lagi. Sepanjang jadi menteri sawit tak sempat makan lagi. Tunjuk kolej lagi benda. Ada Facebook ada dalam YouTube. Baik. Aubana masjidan, atau dibina masjid. Tanah pokok tadi, pokok apa pun. Pokok tu hasil itu dimanfaatkan oleh manusia. Ini wakaf. Aubana masjidan, atau bina masjid. Awarasa mushafan, atau dia wariskan mushaf. Autaraka waladan, atau meninggalkan satu anak. Yastaghfirun lahum ba'da mautih, yang minta ampun bagi pihak dia selepas mati dia. Ini semua 7 benda Nabi kata. Hadis riwayat Ibnu Majah. Inilah contoh hadis. Satu hadis yang sangat masyhur. Iza mata ibnu Adam, bila mati anak Adam, qata amalu illa bi thalath. Terputus semua amalan melainkan 3. Sedekahun jariyah, satu sedekah yang panjang, mengalir panjang kesan ni. Wa ilmu yantafa'u bi, ilmu yang dimanfaatkan. Wa waladun salih yad'ulah, anak soleh yang mudah untuk diri dia. Lebih kurang. Ini semua ada hadis yang menjurus pada benda yang sama. Cuba kita lihat wakaf yang berlaku kepada oleh Nabi dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut oleh seorang ulama namanya Al-Khassaf dalam kitab beliau Ahkamul Awqaf, hukum hakam wakaf. Ini ulama silap, ulama yang lama. Tak silap dia kurun yang kelima, tak silap saya. Kata Khassaf, daripada sahabat Nabi namanya Sa'ad bin Zurarah, kata dia, ma'alamu ahadan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ahli Badr. Aku tak tahu seorang pun kalangan sahabat Nabi dari kalangan ahli Badar, minal muhajirin wal ansar, kalangan muhajirin juga ansar, illa waqad waqafa min malihi habsan, melainkan mereka ini mewakafkan dari habis satu wakaf. Maknanya wakaf ni jadi amalan semua sahabat. Aku tak tahu seorang pun yang tak wakaf mana hidup. Mana semua wakaf lah. Berarti wakaf itu jadi amalan sahabat. 120,000 sahabat Nabi. Ini rekod yang dibuat oleh para alim ulama bidang tarajim. Sahabat Nabi angkanya lebih kurang 120,000. Sahabat siapa dia? Man laqiyan Nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'alal Islam.
Siapa yang sempat jumpa Nabi SAW dalam keadaan beriman dengan dia dan dia mati dalam keadaan Islam, itu sahabat Nabi. Sahabat Nabi semuanya berwakaf belaka. Orang ahli Badar ke, yang awal beriman dengan Nabi, masuk Islam ke Madinah, kemudian berlaku perang Badar, terlibat sekali, mereka berwakaf. La yashtari wala yurithu wala yuhibu. Mereka tidak beli, mereka tidak mewariskan, mereka tidak hibahkan. Hatta yarithallahu al-arda wa man alaihi, hinggalah akhir sampai ke Allah Ta'ala mewariskan bumi dan orang-orang yang di atas. Ini sampai kiamat. Mana bila harta tu dah ada, la yushtara, dia tak dapat dibeli oleh orang lain. Wala yuras, tak dapat diwariskan oleh orang lain. Wala yuhab, tak diberi hadiah pada orang lain. Itu harta wakaf. Satu riwayat dari Jabir menyebut, lam yakun ahadun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam zu maqdiratin illa waqafa. Tak ada seorang di kalangan sahabat Nabi yang ada kemampuan kewangan melainkan mesti berwakaf. Disebut oleh Ibn Khuzaimah dalam sahihnya, bab zikri awal sadaqatin, disebut tentang sedekah yang pertama dalam Islam, disebut tentang Umar Ibn Khattab. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar dalam hadis sahih Muslim, asaba Umara ardan bi Khaybar. Umar dapat satu tanah di Khaybar. Ini kerana perang Khaybar. Khaybar ni kawasan orang Yahudi asalnya, mereka Islam menang, buat agihan tanah kepada orang Islam. Umar dapat bahagian dia. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam yastamiru fiha. Dia datang jumpa Nabi SAW, minta apa arahan Nabi. Tak ada apa yang dapat. Nabi nak buat apa? Faqala ya Rasulullah, kata dia, wahai Rasulullah, inni asabtu ardan di Khaybar. Wahai Rasulullah, saya dapat satu tanah di bumi Khaybar. Lam usib malan qattu huwa anfasu indi minhu. Aku tak nak dapat satu harta yang lebih bernilai di sisiku daripada harta ni. Mana hak dia dapat lama ni, hak mahal sekali. Kalau kita kat tanah kawasan mahal lah, kawasan Putrajaya contohnya, tanah. Kalau kita kat Terengganu ni, ataupun di kawasan kita ni, kawasan kau Putra Jembal, mahal tanah ni. Tanah yang paling berharga. Fama tak murni bih, kamu nak suruh aku buat apa? Ini sahabat Nabi, kita Nabi dah buat apa? Nak dapat kebaikan. Qala in syi'ta abasta aslaha. Kalau kamu nak, wahai Umar, kamu tahan asal pokok dia, tahan tanah tu. Wa tasaddaqta biha, dan kamu bersedekah dengannya. Dengan apa? Dengan manfaat dia. Qala, kata sahabat Nabi, fatasaddaqa biha Umaru, lalu Umar pun bersedekah. Faham sekali tu. Ni yang Allah Ta'ala sebut tentang berinfak mimma tuhibbun, dan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan kamu tidak akan mencapai sebenar-benar kebajikan hinggalah kamu infakkan, belanjakan, sedekahkan benda yang kamu sayang. Hak sayang sekali kita, hak sayang sekali hang. Hak udah sekali tu kan. Tanah ni tak akar dah, tak caga dah. Tanah pun tak molek nak akar. Hak utuh sekali dah. Hak molek sekali. Hak sawit pun dah jadi molek. Oh, tak ada orang nak akar. Tanah bukit berbatu tak buat apa nak akar tu. Hak sejuri tinggal tu nak akar. Hak molek, hak comel, hak mahal. Dah, siapa nak akar? Sahabat Nabi ni nak ambil hak mana molek. Dia kata ni hak molek ada. Ayat tadi bila turun, dia seorang sahabat, dia jumpa Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, tanah yang aku paling sayang tempat Bayrahah. Ulama kilat bahas tentang Bayrahah. Bayrahah ni tempat Bayrahah ke umum dia panjang dibanding ulama. Tanah ni tanah kebun. Dia kata, bila turun ayat Quran, kamu tak boleh mencapai sebenar-benar kebajikan melainkan kamu infakkan benda kamu sayang. Dia berkata, ya Rasulullah, benda yang paling aku sayang ni nak sedekah ni. Lalu Nabi pun terima sedekah dia. Panjang hadis ni. Baik. Lalu kata Nabi,
Kata sahabat, fatasaddaqa biha Umar, lalu Umar bersedekah annahu la yuba'u asluha. Sedekah Umar ialah jangan dijual pokok dia, tanah asal dia. Wala yubta, tak boleh dibeli. Wala yurah, tak dapat diwarisi. Wala yuhab, tak boleh bagi hibah. Warisan mana apa? Kita ada tanah dah wakafkan, nanti anak kita dia pewaris, tak boleh diwariskan, tak masuk senarai warisan. Tuan-tuan, hak ni hak berlaku. Orang tua-tua lama dia wakafkan tanah untuk masjid. Zaman dulu wakaf tak bertulis, tadi mulutnya orang tahu, ada saksi. Oleh kena tanah tu atas kertasnya, atas gerannya nama ayah dia mati. Bila ayah mati, dia nak bagi warisan lah. Dia kata mana ada hak bertulis. Wakaf ni bukannya bertulis, mulut. Kalau ambil mazhab Maliki jelas lagi, mana-mana tanah orang dibuat masjid, dibuat solat berjemaah padanya, automatik diwakaf. Jadi abdun lillah. Kalau pakai mazhab ni senang kita. Saya pernah cadangkan pada sahabat saya bekas mufti. Saya kata ambil mazhab Maliki lah senang. Kalau ada pertikaian kalangan orang kampung ni, bila mazhab Maliki tanah tu, tanah atas nama dia, tapi dah dibuat masjid, automatik jadi wakaf dah. Tak ada pertikaian lagi dah, tak ada warisi dah. Kalau pakai mazhab kita tak mestinya lagi, nak ada bukti. Orang kampung tahu, dia tak tahu, dia tak ada, atas kita ada. Mana ada, hak kami. Lepas tu, nak macam mana? Masjid kena bayar. Tak apalah masjid kena bayar, tak apa. Ngomong masjid, berlaku. Bukan setempat, banyak tempat berlaku. Jadi harta wakaf tak dapat diwarisi, wala yuhab, tak boleh bagi hadiah ke orang. Tanah ni saya nak bagi hadiah ke dia. Mudah wakaf dah kan, tak boleh dah. Tak dapat diberi hadiah. Qala fatasaddaqa Umar fil fuqara. Lalu Umar bersedekah harta tadi untuk orang fakir miskin. Maknanya apa? Harta tu, tanah tu yang ada pada pokok-pokok, hasilannya untuk orang miskin, orang kaya nak ambil manfaat dia. Wa fil qurba, dan anak beranak dia. Anak beranak apa? Kaya ke, tak kaya ke, asal anak beranak dia dapat manfaat. Dia boleh buat gitu. Tanah ni untuk kaum kerabat saya. Wakaf juga. Dia panggil wakaf zuriat, dia panggil. Wakaf ni untuk anak beranak saya je. Dan lepas dia mati, wakaf tu tak dapat diwarisi, tak ada bagi sakit, hanya diwarisi manfaat saja. Anak-anak dia 10 orang. Lepas anak 10, setiap 10 orang anak ni, setiap seorang ada 10 orang anak pula, cucu. Jadi 100 cucu, 10 anak, 110. 10 cucu pula ada 10 orang anak pula. 10 kali 10 dah jadi 1000 dah. Dah 100 jadi 10, 1000 dah. Semua ni sampai bila-bila pun hasilan situ tu untuk siapa? Untuk diwarisi manfaatnya saja. Tuan-tuan, saya ambil kaedah macam ni lah. Saya sebut banyak kaedah kelas saya. Tanah yang ada ni disebut oleh ulama kita bincang tentang apa kelebihan wakaf, tujuannya apa. Antaranya himayatul mal, nak jaga harta. Tanah 1 ekar je, bagi 7 orang anak, datang lelaki 7 hektar, 7 orang, sekar seorang. Tu kau 7 hektar, kau sekar bagi 7. Rumah banglo tak lepas, bagi 7. Biasa rumah bagi 6 dah, bagi 8 sikit, okey sikit. Okeylah kita bagi 7, boleh lah. Tak usah mana pun, dah 6,500 ke 6,000 kaki persegi je, boleh lah setel rumah. Kalau buka 60 panjang 100, boleh lah sekitar tu lah. Lepas tu pula 7 orang anak dapat 7 lok ni, kan ada anak pula, dan lok akcik nak bagi pula. Dia balas 7 beradik, 10 beradik, 5 beradik, 3 beradik, balas tanah lok tu. Oleh kerana balas, bukan nak jual. Kenapa nak jual? Nak boleh bikin tu, bagi sakit 7 orang. Hilanglah harta hak asal dari Toki. Asal Toki punya, Toki ni sakar, bolehkah dia bagi 7 orang? Boleh cucu, pakai jual. Nama orang lain, Ahsan nama dia, duit tanah tu. Celah. Kemudian dah hak dia tu, hak baik, akan datang kau kecil. Sebab tu hari ni tanah kita lagi kecil. Atas kertas nama orang Melayu, tapi hak realiti nama orang lain.
nak selamat. Lagu mana? Buat wakaf lah. Tanah ni, seka ni, toki nak wakaf pada anak-anak, cucu cici. Tak boleh jual. Nak pakai boleh, cucu beradik pakai, nak pakai. Lepas cucu beradik nanti nak bagi lagi, boleh pakai. Boleh pakai, tapi nak jual tak boleh. Kalau ada seorang pakai, dia nak sewa, bikin tempat sewa tu kena bagi. Berapa sewa sebulan? 300, 400, 500, bagilah hasil dia. Maka tanah tu tekan sampai bila-bila. Tak tukar nama. Ini wakaf zuriat, wakaf akribah. Ini penyelesaian bagi masalah tanah-tanah yang diagih pusaka. Ada yang tak boleh agih pusaka, sebab ramai mati. Adik-beradik tu saudara matilah ke dah. Tu berak pada anak tahu. Tu dah lapis. Gerang tu gerang kuning dulu hak cuba. Nak cari balik gunung mengedang balang anjak. Sebab apa? Sebab toki terlupa nak wakaf. Maka saya sebut tu apa? Nak sebut kedua kampung sini. Kedua kampung sini tak banyak ni peta buku ni. Peta buku dah. Apa namanya? Bukit Titi ni. Patut sebut peta buku. Malam ni Ustaz Ridwan Hashim mengajar peta buku. Di kampung saya di sana mengajar peta buku ni. Mari apa letak peta buku. Ya. Ni Bukit Titi ni, orang tanah banyak ni. Seorang-seorang 2 ekar, 3 ekar, 4 ekar. Kalau nak selamat tanah, anak-anak tak bergaduh, cucu, cicit, cuit kami tak bergaduh, dan tuan tidak dalam kubur pun rasa tenang. Kali ni wakaf zuriat. Jadi kita bincang kemudian, saya bagi idea nak selamatkan tanah. Tanah orang Melayu Islam terutamanya, yang banyak terjual. Sebab ini Islam telah tunjuk kaedah. Ummah tanah banyak, dia bagi wakaf pada siapa? Pada orang miskin, pada anak beranak, wa fil riqab, pada orang hamba yang nak tebus perhambaan dia, boleh minta duit daripada hasil tanah wakaf tadi untuk bayar tebusan dia. Wa fi sabilillah, dan juga kegunaan fi sabilillah, jalan Allah, masjid, surau, ngaji dan sebagainya. Wa benis sabil, untuk orang yang bermusafir, anak jalanan. Wa dhaif, untuk tetamu. La junaha ala man waliyaha an ya'kula minha bil ma'ruf, tak salah bagi orang yang menguruskannya. Zaman berzaman nanti akan ada orang urus. Kali ini bagi anak dia hak sulung, akan datang bagi cucu hak sulung, kemudian cicit hak sulung, kemudian cuit hak sulung. Contohnya diberi amanah nak jaga. Hak jaga amanah ni, dia boleh makan dengan cara yang makruf. Makruf macam mana? Adat-adatnya lagu mana, hasilannya berapa, sebagai elang dia, gaji dia jaga berapa, adat-adatnya berapa. Bil ma'ruf au yut'imu sadiqan ghaira mutmawilin fi, atau dia bagi makan pada sahabat dia. Mari rumah dia wali tukang jaga tanah wakaf ni. Mari kawan dia nak ambil adat-adat nikmat makan minum, boleh. Kadang-kadang yang ghaira mutamawilin fi, yang tidak jadi harta pada kawan dia, manfaat je lah. Itu dibenarkan oleh syarak. Ini contoh hadis sahih riwayat Imam Muslim. Dan kalau kita tengok macam mana pengalaman wakaf, saya bacakan lagi pengalaman wakaf pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh wakaf rumah oleh Umar, disebut oleh Al-Imam Baihaqi, kata Al-Humaidi, wa tasaddaqa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bi rubu'ihi indal marwati wa bisaniyati ala waladi. Umar bagi wakaf satu rumah. Rubu' ni rumah macam rumah besar kecil yang ada dekat Marwah. Saniyah ni kuasa yang agak tinggi sikit, dekat dengan Masjid Haram, kepada anak dia. Nak apa? Wakaf khas. Hak ni untuk anak dia. Wakaf. Berarti anak dia tak jual. Anak dia boleh manfaatkan, cucu, cicit, cuit kami sampai bila-bila. Tengok, wakaf rumah. Ni rumah saka nak jual. Rumah saka tu nak jual. Sebab apa? Tak kita ada wakaf. Dia cara nak selamat rumah saka macam tu. Wakaf lah, tak ada apa. Dah kita dah cari sendiri lah. Tu hasil toki kita, hasil moyang kita. Itu Umar.
Waqaf Al-Arqam bin Abi Al-Arqam akhadha al-Hakim min tariq Utsman bin Al-Arqam qala aslama Abi Sabi'a sab'ah wa kanat daruhu ala Safa wa hiya darul lati da'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha al-Islam. Kata Utsman bin Al-Arqam, anak kepada Al-Arqam ibn Abi Al-Arqam, dia kata ayahku Al-Arqam orang yang ketujuh di Islam. Rumahnya di atas Safa, dekat dengan Safa, rumah tempat di mana Nabi ajak orang masuk Islam. Itu rumah Al-Arqam ibn Abi Al-Arqam, dikenal sebagai rumah tarbiyah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tasaddaqa biha Al-Arqam. Al-Arqam telah mensedekahkan rumah dia, telah wakafkan rumah itu pada anak dia. Fara'aitu nuskhata sadaqati, aku tengok nuskhah sedekah dia, hak dia tulis surat dia. Hadza ma qada Al-Arqam fi rubu'ihi fi Safa inna sadaqat makanha haram la tubaq wala turas. Dia tulis kat situ, ni wakaf dia pada anak dia, tak boleh dijual, tak boleh diwarisi. Ini contoh wakaf rumah pada zuriat, pada anak. Wakaf Zubair bin Al-Awwam. Az-Zubair juga antara yang awam tim Islam dan antara 10 orang sahabat Nabi yang diikhlas supaya dapat syurga Allah. Dia sebut Zubair waqafa darahu 'alal mardudah min banati. Zubair ni dia wakaf rumah untuk anak-anak perempuan dia. Itu Az-Zubair bin Al-Awwam. Kemudian wakaf Utsman paling masyhur cerita wakaf dia panggil Bi'rul Rumah, telaga rumah. Panjang hadis dia. Yang ceritanya Utsman ni ishtara rumatan min rajulin min Bani Ghaffar. Utsman dia beli satu telaga, panggil telaga rumah, daripada satu lelaki-lelaki kalangan Bani Ghaffar. Ini banyak riwayat. Ada yang kata asal telaga itu milik Bani Ghaffar, kemudian jual pada Yahudi. Mereka kata tak, memang asal milik Bani Ghaffar tak. Utsman beli sebab Nabi offer kat dia, siapa yang nak beli telaga ni? Siapa nak beli telaga ni? Man yashtari bi'ra rumah. Siapa nak beli apa namanya telaga rumah? Fayakunu dalmuhu fiha kalila'il muslimin. Lalu jangan timba dia sama seperti timba orang Islam. Jadi yang rumah ni, yang kata ishtara rumatan tadi, beli telaga rumah tu, telaga tu Nabi offer, siapa nak beli ni? Bila dia beli telaga tu, timba dia macam orang Terengganu, timba ni hak tu kita karang tu lah. Orang Kedah timba tu biasa. Timba tu hak kita karang air tu sama nilai je dengan timba orang lain. Mana kalau kita boleh ambil satu timba juga lah. Nak kabarnya bukan hakmu dah, hak orang ramai dah. Masa guru sendiri boleh manfaatkan. Maka Utsman beli. Berapa harga dia? 30,000 dirham. 30,000 dirham. 30,000 dirham. Dirham ni banyak mana? Satu dirham hari ni RM30. Lebih kurang. Satu dirham RM30 kali dengan 30,000. 900 ribu. 900 ribu. Salah macam saya. 30 kali RM30 900 ribu. Ini 30,000 dirham. 900 ribu. Hari ni lah juta lah. Sejuta tu barang je. Utsman ibn Affan. Kemudian lepas dia beli, dikatakan kalau setara itu aku beli dah ya Rasulullah, wa ja'altuha lil muslimin, aku jadikan wakaf ini untuk orang Islam. Dan dia sampai ke hari ini. Utsman banyak wakaf dia yang diuruskan. Ada satu yayasan menguruskan wakaf Utsman dan manfaatnya pahala boleh kepada Utsman ibn Affan. Itulah panjang lagi ni. Wakaf Ali, wakaf Sabi, wakaf Abru, panjang lagi ni. Wakaf kesihatan, wakaf hospital, wakaf rezeki. Ni kalau bahas lagi panjang lagi. Siri kedua pula. Jadi untuk malam ni tak ni dulu. Hak lain tu dengar tu apa namanya Facebook pula. Apa siri kedua dia. Nak cerita sikit lagi tentang wakaf. InsyaAllah
Ingat malam ni sekadar nak bagi pendahuluan untuk dapat ilmu kita semua tentang penting wakaf pada aplikasi macam mana. Tuan-tuan, ni penting jawatan kuasa masjid. Dan ini penting juga jawatan kuasa kampung, JPKK. Kenapa? Untuk merangsang rakyat. Kita ada tu projek, contoh nak buat longkang, ajak rakyat wakaf longkang, isytiar pada hari Jumaat. Ni special, siapa nak wakaf longkang, nak buat longkang ni, buatlah satu sampel contoh. Ini dia hasil dia tulis, wakaf longkang. Orang kampung nak wakaf, boleh bagi masjid uruskan tanah tepi jalan. Lepas diwakafkan tanah tepi jalan, masjid umum pula nak wakaf tunai, nak buat bangunan. Kenapa nak buat kedai situ, nak buat sewa kat orang. Hasil boleh ke siapa? Boleh ke masjid, ambil duit itu, bagi pula pada orang susah. Maknanya jangka masa panjang untuk rakyat setempat. Dikala rakyat ni ada orang senang, ada orang susah. Hak senang ada tanah banyak, ada harta banyak, imam dia wakafkan tanah dia, dia wakafkan harta dia, dia wakafkan tunai dia. Yang akhir manfaatnya balik pada umat, tapi asal dia, zat asal dia kekal milik umat, terjaga dan terpelihara. Maka saya nak seru pada JPK kita, JPK masjid kita, pengurusi dia, bincang kali ini, buat satu projek menggambarkan pentingnya wakaf. Itulah hasrat saya pada tuan-tuan pada malam ini. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu adalah kelemahan saya sendiri. Aqul qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.